Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah pelajar, hari ini kita akan sambung sejarah tingkatan 4 bab 2, fokus kepada topik 2.1 iaitu nasionalisme dan pendapat tokoh. Baiklah pelajar, apa yang anda faham tentang nasionalisme? Sebenarnya, nasionalisme ni kita boleh bahagikan dia kepada 4, iaitu cinta, semangat, perjuangan dan juga bebas. Cinta merujuk kepada perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Semangat pula merupakan semangat kebangsaan. Bagi perjuangan, perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Manakala bebas pula merupakan gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi sosial daripada penguasaan orang asing. Jadi, untuk memudahkan ingat politik ekonomi sosial, kita mudahkan lagi dengan kita singkatkan dia, iaitu gunakan perkataan PES. Jadi, kalau cikgu cakap dalam kelas PES, maksudnya itu ialah politik, ekonomi dan sosial. Baiklah, nasionalisme sebenarnya dia berlaku tidak sama antara negara dan juga zaman. Jadi setiap zaman dan setiap negara mempunyai nilai nasionalisme yang berbeza-beza. Ada 3 sebab yang menyebabkan perbezaan ini. Yang pertama iaitu pengalaman sejarah, yang kedua keturunan dan agama, dan sebab yang ketiga ialah bahasa dan adat resam. Baiklah, kita terus sahaja kepada apa kata tokoh. Di sini ada 7 pendapat tokoh. Jadi kita akan pergi satu persatu. Tengok gambar pertama. Okey, beliau merupakan Hans Kohn. Macam mana nak ingat muka dia? Dia ni orang putih, tengok je pakai spek dan juga hidung yang mancung. Baiklah, apa kata beliau? Beliau berpendapat bahawa nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang kepada negara atau bangsanya. Jadi, Hans Kohn kata setia negara bangsa. Tengok yang kedua. Yang kedua kita ada Prof. William R. Roth. Jadi, beliau berpendapat, panjang sikit ya dia punya pendapat, kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada ketegasan dan kesedaran diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Di sini dia menyatakan bahawa orang-orang di tanah Melayu ni dia mula berfikir untuk adanya semangat nak merdeka, semangat kenegaraan selepas Perang Dunia Kedua. Nanti kita akan belajar pada bab-bab seterusnya tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Baiklah, seterusnya beliau berkata bahawa hal ini kerana ancaman terhadap kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme. Okey, baiklah. Kat sini kita boleh tengok perkataan sekularisme. Sekular ni ialah pemikiran barat. Sekular maksudnya lebih cenderung ke arah barat. Imperialisme pula ialah dasar penjajahan. Okey, clear ya? 2 maksud sekular dan juga imperialisme. Baiklah, kita tengok tokoh yang ketiga. Yang ini selalu sangat pelajar confuse. Datuk Onn Jaafar dengan Jaafar Onn. Ingat ya, Datuk Onn Jaafar dan Jaafar Onn merupakan individu yang berbeza. Yang ini tokoh kita ialah Datuk Onn Jaafar. Okey. Beliau berpendapat bahawa kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Di sini kita boleh tengok bahawa Datuk Onn Jaafar ini dia lebih kepada sifatnya nasionalisme ini untuk memajukan lagi bangsa. Tidak lagi menggunakan acuan barat tetapi lebih kepada acuan negara sendiri. Baiklah, tokoh yang keempat. Okey, beliau bernama Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Macam famous kan? Memang famous. Lalu sangat namanya kita dengar.
Beliau berkata bahawa perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan yang kuat, iaitu National Front. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan Islam. Untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang ditenggelamkan itu. Dr. Burhanuddin Ahlimi. Okey. Di sini sebenarnya Dr. Burhanuddin ini dia lebih kepada untuk memperjuangkan bangsa dan mengambil semula hak-hak yang telah diambil oleh bangsa asing. Baiklah, kita tengok pula tokoh kita yang kelima, iaitu Dr. R. Sutaralingam. Okay. Beliau berkata bahawa fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme menuntut kesetiaan ulang individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Dr. R. Sutaralingam. Baiklah, kita pergi kepada tokoh yang keenam. Beliau merupakan Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Baiklah, apa yang beliau katakan ialah nasionalisme bukanlah gejala baru hasil pergabungan Tanah Melayu oleh British. Nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Okey, beliau mendapat bahawa ciri nasionalisme ini bukanlah benda baru, tetapi memang dah lama dah ada. Baiklah, kita terus kepada tokoh yang terakhir, iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Okay, dia merupakan seorang Cina lah, nama pun Khoo Kay Kim. Baiklah, beliau berkata bahawa dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Baiklah pelajar, itu sahaja yang perlu kita pelajari, 7 pendapat tokoh dan juga maksud nasionalisme. Pada minggu hadapan, kita akan belajar pula topik 2.2. Sebelum berakhir, sila pastikan anda menjawab kuis yang telah disediakan di ruang description. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.